Okay, Assalamualaikum, selamat pagi. Kita ada partisipan lebih kurang 47 orang untuk pagi ni, Doktor. Ya, ya. Alhamdulillah. Okey, boleh mula ke Doktor? Dah boleh mula macam mana? Alright. Boleh ya? Saya share slide ya. Macam mana? Saya tak berdengar. Saya share slide ya. Boleh. Ingat tak? Boleh pergi kepada first page. Ya, boleh. Baikkan. Itu baru. Okey, saya buat opening sikit ya Doktor. Assalamualaikum and good morning to all of you. Boleh nampak? Okey, insyaAllah boleh nampak. Okey, thanks. Okay, we start our session with Kitab Al-Fatihah. My name is Muhammad Farid bin Said. Actually, I am a Cyber Technology Coordinator at Nexus Penyelidikan UiTM ReNeU, and as our webinar moderator today. So it's a pleasure to welcome you to our webinar today on sharing session Securing Digital Society Research Grant, Dsrg. First and foremost, I would like to extend thank you to our speaker, Dr. Nur Aina, for sharing her expertise with us today. Dr. Nur Aina actually from the College of Computing, Informatics and Mathematics. And Dr. Nur Aina having previously received as a Dsrg grant, if I'm not mistaken, 2023 cycle 1. Yes. Before, yeah, betul ya, Dr. Nur Aina? Yeah, Yes. alright, thank you. And then I would like to express my gratitude to each of you, our online attendees, for taking the time to join us today. Your participation enrich our discussion and contribution to the collective learning experience. Furthermore, I would like to extend my thanks to our secretariat for the effort to organize today's sharing session. Before we start our session, let me briefly introduce our speaker. Our speaker today, Dr. Nur Aina Daud, actually senior lecturer, obtained a PhD in Information Technology from UiTM Shah Alam, specialized in the application of data mining and machine learning algorithm, specifically focused on predictive analytics. Her research expertise span of data research, science, big data technology, data analytics, and predictive modeling. Okay, without further ado, I'd like to invite Dr. Nur Aina to begin her sharing session. You can post your question actually directly to Dr. Nur Aina after the session sharing, or can type your question at chat box WebEx after or during the presentation. So Dr. Nanda, the floor is yours. Thank you. Okey, baik. Terima kasih kepada Tuan Moderator, Dr. Muhammad Farid. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Okay. Hopefully semuanya dalam keadaan yang baik dan sihat-sihat saja. Khususnya bagi rakan-rakan Muslim kita yang sekarang ini menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Jadi sebelum saya mulakan sesi perkongsian ni, terlebih dahulu saya nak ucapkan tahniah lah kepada semuanya, kepada semua applicant kerana bersemangat untuk mencari ruang dan masa untuk memohon di Dsrg. Ya, walaupun dalam kesibukan dengan tugas masing-masing dan lebih-lebih lagi sesi kuliah yang telah pun bermula ya. Right. Okay. So, apa yang akan saya kongsikan pada hari ini adalah lebih kepada perkongsian pengalaman saya memohon Dsrg.
bukan expert guide since actually I was guided closely and largely by my RIG team members. And pengalaman saya mungkin agak berbeza dari yang lain dan di mana saya pada awalnya tidak tahu menahu pun tentang Dsrg ni. Masa tu pun belum rancak ataupun giat lagi memulakan pencarian ataupun permohonan geran yang disebabkan masih dalam fasa pengubahsuaian diri dengan apa, tugas sebagai pensyarah, memandangkan saya masih setahun jagung kan dalam dunia kerjaya akademik ni. Jadi bermula dari tempoh tersebut, I try to find the tune. Saya cuba mencari cara macam mana nak menyesuaikan dengan tugas mengajar, tugas-tugasan dari pelantikan dalaman yang dipertanggungjawabkan dan juga nak cari cara macam mana nak capai KPI penyelidikan dan penerbitan yang telah ditetapkan oleh YBhg. So long story short, saya I took 2 years lah untuk mencari circle yang boleh membimbing saya untuk tujuan tersebut. Okay. Alright. Okay. Dan syukur Alhamdulillah, okay, saya dipertemukan dengan research team yang sangat hebat, okay, yang sangat memberi motivasi dan galakan, okay, di mana mereka lah antara tunjang utama di sebalik kejayaan permohonan Dsrg ni. Okay. And one day, one of them said, Aina, setelah kami berbincang, kami cadangkan untuk tim kita cuba apply geran Dsrg. So, kita ada masa sebulan untuk siapkan proposal dan yang beritahu masa tu kami nak Aina yang jadi ketua. Jangan risau sebab dalam tim ni kita horizontal katanya. Tak ada bos yang hakiki di sini. Semua boleh jadi bos untuk projek yang masing-masing lead. So for this project, you are the boss and we will follow your lead katanya lah. Okay. And masa tu I was like, oh macam ni rupanya mereka apa laksanakan kerja. Jadi I ask myself, boleh ke saya, mampu ke saya untuk lead mereka di saat apa saya tahu kepakaran ataupun pengalaman dan juga ilmu yang mereka ada adalah lebih jauh, lebih banyak dari saya yang baru berusia setahun jagung dalam kerjaya ni. Jadi dengan sokongan dan kata semangat daripada research members, saya bersetujulah untuk memudahkan tugas-tugas saya selaku ketua projek untuk permohonan geran Dsrg 2023 Cycle 1. Okay. Alright, sedikit perkongsian berkenaan dengan submission of proposal. Saya selaku ketua projek, apa yang saya buat pertamanya adalah dari segi pembahagian task lah. Okay. Jadi saya selaku lead researcher bertanggungjawab untuk pelaksanaan research lah secara keseluruhannya. Okay, bermula daripada research project planning, daripada pengurusan sehingga ke proses reporting. Okay. Dan siapa yang akan lead the chosen model implementation yang akan dipilih, pengumpulan data, siapa yang akan buat analisis, yang in charge bahagian bajet. So semuanya akan diberi task dari awal lagi lah. Dan saya akan kongsikan tip-tip dan cara pembagian tugas yang akan dikongsikan nantilah. Okay, jadi dengan bimbingan co-researcher yang lain, kami telah buat penyusunan teliti lah bermula dengan daripada pemilihan tajuk, objektif kajian. Okay, memastikan objektif kajian adalah selari dengan apa yang dikehendaki oleh Dsrg, oleh MCMC, dan juga pemilihan teori, apa instrumen yang nak digunakan dan juga expected outcome supaya ia selari dengan objektif MCMC. Okay, since I believe that you all dah tahu kan, this is a guided research. So saya percaya semua pun dah go through kan research guideline yang disediakan. Jadi kita dapat lihat MCMC dah ada specific objektif ataupun goal pun yang that they want to achieve. So
kita sebagai researcher must ensure that the efforts are aligned with these objectives. Jadi usaha-usaha yang mampu membawa kita kepada research outcomes tu sebenarnya yang boleh memberi manfaat kepada kita sebagai researcher dan juga kepada pihak sponsor. So both parties lah can get the valuable outcomes. Okay, so we took about 3 weeks untuk siapkan proposal and submitted the proposal pada 30 Mac 2023 kepada RMC. 30 bulan tu hantar kepada RMC kerana proposal semesti kena dapatkan pengesahan RMC terlebih dahulu ya sebelum kita hantar kepada MCMC. And kebiasaannya pihak RMC sangat memberi respon yang bagus lah, respon yang pantas bagi tujuan ini. Namun sekiranya proposal dah siap lebih awal, lebih baiklah kalau untuk terus dapatkan pengesahan RMC dalam kadar segera lah, okay, untuk elakkan sebarang kemungkinan kelewatan ke apa. Jadi proses menunggu verifikasi bagi submission yang lepas RMC mengambil masa 1 hari saja, okay. Masa tu sebenarnya agak kritikal jugalah, but we managed to submit proposal pada keesokan harinya, itu pada hari terakhir the closing date of proposal submission kepada MCMC. Okay, so masih ada rezeki kami lah masa tu because sometimes boleh jadi proses verifikasi tu mungkin memakan masa lebih dari sehari. So kalau dah siap lebih awal, better terus dapatkan pengesahan daripada pihak RMC. Okay. Okay. Pada 20 April, okay, MCMC telah inform melalui email berkenaan dengan our research proposal telah terpilih, okay, for the consideration of the award, di mana email tersebut dihantar kepada lead researcher sajalah. Jadi sebagai ketua projek perlu aware lah, okay, sebarang email dari MCMC after the submission tu. Okay, so dalam email tersebut menyatakan bahawa our research have been shortlisted under the digital inclusion category DI1 untuk cycle tersebut, di mana ada dua untuk cycle yang lepas pada 2023 pun lebih, saya rasa sama je dengan untuk cycle kali ni, ada dua kategori skop kajian yang ditawarkan kan. Pertamanya ialah digital citizenship and cyber wellness, and satu lagi digital inclusion. Okay, so apa yang bagusnya dengan grant ni adalah bagi setiap skop kajian yang diberikan, MCMC telah pun sediakan cadangan tajuk. So for this cycle pun sama juga. Okay, untuk tips-tips pemilihan tajuk tu mungkin ya kena perlu selarilah dengan bidang dan research masing-masing. Jadi mana-mana researcher ataupun co-researcher and also lead researcher yang menerima email jemputan ke pitching session tu, biasanya MCMC minta untuk buat pengesahan kehadiran bersama dengan contact detail siapa yang akan turut serta untuk attend the session. Okay, di mana jarak masa antara pengesahan dan jemputan ke pitching session tu dalam lebih kurang seminggu, 6 hari macam tu je. Okay, last time I was given on 26 April untuk buat pengesahan kehadiran. Okay, jadi ketua projek perlu alert lah, okay, dengan email tersebut. Okay, dari segi guideline, jangan risau untuk pitching session, MCMC akan of course sediakanlah presentation guideline, apa content outline yang perlu dipresent berserta dengan presentation template. Okay, alright. Untuk seterusnya, okay, ada notifications of result pada 22 Mei, lebih kurang tempoh sebulan daripada pitching session tu.
2 minggu lah kot, 2 minggu selepas pitching session, sebab pitching session dijalankan pada 9 Mei. So result diumumkan melalui email dan Alhamdulillah MCMC informed that our research proposal has been selected and approved for this grant. Okay, so MCMC assigned PIC untuk follow up on costing, on project timelines and other matters, dan dia juga request lah for research proposal improvement. And further to the pitching session tadi tu dan juga perbincangan daripada technical panel dan juga research sponsor untuk projek yang telah terpilih, MCMC gave us their feedback lah and comments untuk improve the proposal. So untuk tujuan ini, MCMC dah sediakan lah a template of submission form untuk update our proposal based on their feedback and recommendations. Jadi pembetulan selepas diumumkan research proposal kita diterima untuk grant ini perlu dibuat hanya dalam masa 2 hari sahaja. Saya terima pada 20 dan 22 tu dah kena hantar. Jadi jangka masa untuk pembetulan ni biasanya depend kepada banyak mana yang perlu dibetulkan lah. Jadi tempoh masa tu sebenarnya mungkin telah dipertimbangkan oleh pihak MCMC lah, bersesuaian dengan sedikit ataupun banyak correction yang perlu dibuat. Okay, so yang MCMC dia akan assign lah seorang PIC ataupun dia desk officers yang akan bertanggungjawab untuk uruskan segala hal-hal yang berkaitan sepanjang tempoh kajian dijalankan, termasuklah revise the proposal submission dan juga interim report until final report submission. Okay, so this is a letter of award for our research project. Okay, so untuk kita proceed dengan untuk MCMC proceed dengan keluarkan pengeluaran LOA, dia akan request lah untuk kita accept the offer. Okay, to indicate acceptance of the award tu, apa yang perlu dilakukan adalah kita kena tanda tangani lah di acceptance slip dan upload balik ke dalam sistem yang disediakan. Jadi in terms of the hard copy juga diberikan melalui courier. Ada 2 salinan yang diberikan, satu untuk simpanan kita dan satu lagi untuk disimpan di peringkat RMC lah. In terms of the fund disbursement, 50% at the start, okay, at the commencement date, and first fund tu adalah sebanyak 5,000 akan perform after the LOA have been stamped. Okay, and the second disbursement 40% at the midterm. Okay, this is when an interim report is submitted. Okay, and the last disbursement is 10%, which is only after the submissions of the final report and also the project manuscript. Okay, in terms of the deliverables and timeline, untuk project commencement, last time kita start pada 1 Jun. Untuk cycle kali ini pun sama, bakal bermula pada 1 Jun 2024. Okay, dan diikuti dengan submission of interim report dan financial status update. Okay, so this is to be submitted at the end of the 3rd month from the project commencement date, and followed by research completion, okay, end of the 6th month from the project commencement date, iaitu pada hujung end of November. Okay. Kemudian submissions of the research report
yang ini we shall include of course output of the research, apa yang telah kita achieve berdasarkan research objective, apa lagi, research findings, dan mungkin juga financial status, okay, in terms of the expenditure and dan juga costing, dan juga assessment of the whole research, including the operational challenges lah, ataupun sebarang bentuk kekangan ataupun limitasi yang dihadapi lah sepanjang kita conduct the research. Okay. For the presentations of the research report, ini akan berlaku pada bulan ke-7 after the commencement date, iaitu pada penghujung bulan 12. So untuk presentation ini kita akan dijemput untuk buat presentation secara fizikal bertempat di MCMC Academy, di mana ia melibatkan MCMC Secretariat lah, of course. Diorang punya research enterprise department, research sponsor pun akan ada juga. Jadi MCMC user departments lah are the primary beneficiaries of the research yang akan terlibat dalam presentation tersebut. So ini juga perlu dilaksanakan pada bulan ke-7, iaitu bulan 12 ataupun awal bulan 1, bergantung kepada tempoh masa tersebut lah. Okay. Dan seterusnya untuk submissions of verified and proofread by the university, kita perlu hantar final research report dan juga project manuskrip yang diminta oleh MCMC, dan kedua-duanya perlu dapatkan pengesahan lah daripada RMC. Okay. In terms of the submission untuk remaining claim, the full financial report, the reimbursements of unutilized fund, kalau let's say kalau dana yang diberikan 10,000 tu tak habis, so kena provide lah the reimbursement kepada MCMC, dan perlu dilakukan pada bulan yang terakhir lah, bulan yang ke-9, which is also the project completion date. Right, so this is the flow chart lah, the process overview daripada call for proposal until the project commencement. This one you boleh refer dalam guideline yang telah diberikan oleh pihak MCMC. Okay. Alright. So untuk costing breakdown of the research, MCMC sebenarnya have already given their guidelines in proposal submission form. So all applicants boleh refer kepada this guideline untuk details berkenaan dengan expenditure yang dibenarkan, and also researcher dinasihatkan untuk ni lah, be specific lah in stating the heads of expenditure dan juga amount of the projects for the project duration lah. Okay, for our research project, kebanyakannya the expenditure tu we allocate under vote 29K, vote 27K for which is for research materials and supplies, vote 11K for allowances, okay, untuk RA, okay, dan juga penyediaan report dan juga manuskrip. So for this cycle, MCMC, they are actually loosening how you spend the money. Okay, the 10,000 you can allocate as much as you require for the purpose of the research. Okay. For the establishment of finding, okay, when you are doing your research, there are two main outputs lah. Okay, the output which is just for MCMC, okay,
and it will be disclosed in MCMC final report. And the other output, which is the findings, MCMC want you to share. Uh, uh, they want to other people to know what is your finding daripada research yang telah dilaksanakan, and they also want to other people to know you, okay, and know what you have done in your research, okay. So apa yang MCMC lakukan adalah they do that in their bi-yearly program yang dipanggil sebagai MCMC Research Symposium. Okay, so this program yang I attend ni adalah sebenarnya research symposium untuk cycle the previous cycle. Okay, so I attend this award ceremony. Diorang lakukan dua majlis dalam satu masa lah. Okay, yang bagi award kepada the current award recipient, dan juga dalam masa yang sama dia buat juga research symposium pada previous Dsrg cycle. Okay, sometimes untuk dalam punya publication ada juga newspaper article, okay, and they also have publication of research summary bagi setiap research yang telah terpilih tu, dan akan dipublishkan dalam diorang punya ni lah, Media Matters MCMC publication. Okay, so untuk Dsrg 2023 cycle 1 sebanyak 10 pemohon yang terpilih. 3 dari kategori DCC, iaitu daripada UKM, UMK, USM, dan lagi 7 dari kategori DI. Okay, Uniza, MMU, apa lagi, Taylor's University, I tak ingat the list, but termasuklah research project daripada kami, satu-satunya dari UiTM. Okay, so throughout our research, of course, there were a series of discussion sessions conducted offline and online. Okay, among our research team members, the industry collaborators juga terlibatlah dalam discussion tersebut, dan tak lupa juga pihak MCMC juga kami invite untuk sertai dalam discussion lah. Bukan semua, mungkin ada beberapa lah series of discussion. Jadi bagi setiap projek biasanya MCMC akan assign lah seorang PIC untuk membantu ataupun memantau sesebuah projek. Jadi mereka akan sering berhubung lah melalui biasanya melalui lead researcher lah, okay, melalui email dan juga WhatsApp. So ini adalah untuk to make sure lah kajian dapat dijalankan within timeline yang telah ditetapkan oleh pihak MCMC. Okay. Okay. Seterusnya ini adalah antara main activities lah yang telah kami jalankan untuk kajian ini. We conducted a focus group discussion session yang bertempat juga di MCMC Academy, dan di mana peserta-peserta yang terlibat dalam FGD ini adalah wakil dari responden yang untuk kajian kami lah, iaitu wakil dari ladang sawit yang terpilih di seluruh Semenanjung Malaysia, ranging from operational level, executive level to managerial level. Jadi turut hadir dalam sesi ini adalah Encik Fairuz dari Malaysian Palm Oil Malaysian Palm Oil Board, okay, dan juga turut disertai oleh MCMC Secretariat, okay, Encik Zafari Malik dan juga Encik Hidayat, which is our PIC, untuk memantau aktiviti kajian. Jadi keterlibatan MCMC Secretariat sebenarnya dalam apa jua aktiviti kajian, sebenarnya itu adalah optional. Sebenarnya sesi tersebut boleh saja dilaksanakan di tempat lain ataupun mungkin di pejabat MPOB, since the participant adalah dari sektor perladangan kelapa sawit.
Tapi kami cuba ambil inisiatif ini untuk memberi peluang kepada pihak MCMC sendiri untuk to witness the main research activity yang dilaksanakan. Seterusnya boleh memberikan mereka kata keyakinan lah kepada outcome daripada FGD di mana ia akan digunakan untuk achieve our research objective. Okay. And Alhamdulillah, we have completed the research within the timeline given, iaitu selama 6 bulan. Dan pada 11 Mac baru-baru ini saja, we receive project closure letter from MCMC untuk mark our project completion lah. So the 3 months gap yang ada between project completion dan juga project closure tu sebenarnya adalah ruang masa yang diberikan oleh pihak MCMC untuk penyediaan inilah dari segi financial report, termasuklah proses tuntutan perbelanjaan yang masih pending, yang masih memerlukan pengesahan dengan RMC untuk kita resubmit balik the final report dan project manuscript yang telah melalui proses review dari MCMC Research Enterprise Department. Okay. Jadi untuk sesi perkongsian ini juga suka untuk saya share lah beberapa tips for proposal improvement. Okay, hopefully dapat membantu rakan-rakan semua untuk improve proposal masing-masing. But these tips are actually based on the feedbacks that we receive lah from MCMC after the teaching session. I'm not sure whether these tips boleh di-apply kepada semua applicant, but I cubalah. I try to conclude and make it as general as it can be. So this would be bermanfaat lah across all science and technology research domain lah. Okay. Jadi untuk tips yang pertama, okay, before you submit the application, please ensure that you mark the correct research category. Kena pastikan pemilihan dan pentelasan skop kajian yang betul, whether it is DI ataupun DCC. Okay. So for the Dsrg 2024 cycle 1 pun sama juga, pembahagian kategori yang sama, which is DI and DCC. In terms of expertise, mungkin ada juga yang nak bertanya lah kan untuk DI and DCC, dan bagi setiap cadangan tajuk yang telah disediakan oleh pihak MCMC bagi dua kategori ini. In terms of expertise tu, dalam expertise dalam bidang berkaitan, make sure applicants who are seeking this grant, they ada relevant expertise. Either the lead researcher ataupun any team members also can do. Okay. Alright. Second tips for proposal improvement. To clearly identify the survey location and sample size. Okay, so ini termasuklah specifications of the exact area di mana survey ataupun apa instrumen kajian yang bakal dijalankan. So you can clearly define lah the boundaries, and it is very crucial sebab bagi memastikan consistency dan juga accuracy during the data collection process nanti. So make sure sample size yang ditetapkan adalah reliable dan juga mampu menghasilkan finding yang align ataupun yang selari dengan objektif kajian. Okay, so ia termasuklah juga dengan bilangan partisipan ataupun penglibatan mana-mana entiti ataupun organisasi yang mungkin boleh dipertimbangkan dalam kajian.
Okay, so pendek kata kita kena pandai balance lah, okay, between the statistical significance dan juga practical feasibility, right? Okay, the next tips is to ensure the data is nationally represented. Okay, so untuk sampling apa-apa kaedah pun, whether ia stratified ke ataupun random sampling ke, kena pastikan it is nationally represented. Kalau untuk sampling, untuk for my case lah, okay, untuk sampling ni saya nak share tips apa yang kami buat. For our in terms of the target population. So sebenarnya apa, actually you can find it in the guideline also. But again, sebenarnya in terms of the target population ni, MCMC, they are only allocating 10K, right? And it is a 6-month project. Okay, maybe you can give MCMC some indicator. Okay, it is not a very massive ataupun they expect the whole country to be reflecting your research, but you boleh isolate lah area population sample as per your ability to do so lah. Okay. Okay, next tips is to provide an explanation and relevancy of the proposed model, tools ataupun instruments. Okay, so it is crucial untuk justify the relevance of using whatever tools ataupun instruments of your choice. So in the context of the and you can make sure lah it is in the context of the research objective dan juga sampling or population under you punya kajian. Dan sekiranya the chosen model aligns well dengan you punya research goal dan yang paling penting the model tu kena validated lah for use in mungkin in similar context in previous research work. Okay, so perlu dan wajib lah, okay, to provide a brief explanation of its significance untuk strengthenkan lagi kita punya research methodology. Jangan bagi justifikasi yang sepil saja. Okay, kena betul-betul provide a clear view of relevance bagi setiap chosen model ataupun tools yang telah dipilih. Okay, next include strategic planning in the grant in the Gantt chart in executing the research within 6 months. Okay, so as you all can see on the slide, there are 2 different Gantt chart. Okay, the Gantt chart at the top is actually the one that we included in the submitted research proposal. Okay, and another one below is the revised Gantt chart, where you can see there we have already included in our revised proposal with the details of the strategic planning included. So make sure you alignkan lah dengan apa yang you akan laksanakan. Okay, align dengan objektif yang nak dicapai. Okay, so the Gantt chart yang bawah tu adalah sebenarnya yang dikehendaki oleh pihak MCMC. So mungkin kalau ada yang hanya buat simple Gantt chart, boleh improvise more lah before you submitting it. Okay. Okay. Tips yang seterusnya, collaboration with related study, related industry. Okay. So antara sebab yang mungkin menjadikan proposal kami dipilih, mungkin sebab ada network dan kolaborasi dari industri yang berkaitan. So what we did was we collaborated with the Malaysian Oil Palm Board by adding another 2 research members untuk kajian Dsrg ni. So 2 research members tu adalah daripada MPOB, and in turn alhamdulillah they greatly assisted us in determining survey location yang appropriate
dan diorang juga membantu kita untuk achieve the targeted sample size. Jadi sebenarnya usaha collaboration ni sebenarnya banyak dibantu oleh mentor RIG saya lah, Prof Anita Wati Muhammad Lokman, yang sebelum ini secara kebetulannya dah ada network dengan the Deputy Director General in Research and Development Department MPOB, Dr. Zainab Idris, dan beliau kemudiannya mencadangkanlah tambahan seorang lagi co-researcher bagi projek kajian kami untuk turut membantu, iaitu Encik Muhammad Fairuz, okay, Head of Innovation Commercialization Center MPOB. Right? Okay, I think this is the last sharing yang saya boleh kongsikan sepanjang permohonan dan sepanjang pelaksanaan projek ini sehingga ke garis akhir. Okay, it is about teamwork lah. Okay, team kena strong dan ada mentor yang strong lah in research, in every research grant applications dan juga implementation. Okay, saya bersyukurlah kerana mempunyai research team yang ya sebenarnya diorang agak tegas dan garang dalam grup ni, tim kakak-kakak yang sudi memberi tunjuk ajar tanpa mengira usia, pengalaman dan berkongsi ilmu yang mereka ada. Jadi segala usaha dari awal sehingga ke tamat projek ni boleh dikatakan sebagai salah satu effort RIG lah, okay, untuk train young lecturer seperti saya untuk lead a project. Jadi saya percaya anda semua pun ada team research yang kuat, ada team research masing-masing yang kuat, yang serasi untuk bekerjasama dan mungkin ya telah banyak menjayakan projek yang lebih hebat, yang berskala lebih besar dari research project di SRG ni. Jadi the ingredients tu is about team effort, it is about industry link. Tak lupa juga doa, redha ibu bapa, redha pasangan yang bagi anda berkahwin, dan juga nawaitu kita lah. Okay. So saya rasa itu sahajalah perkongsian pengalaman saya memohon dan melaksanakan projek kajian Dsrg ni sehinggalah pada tarikh kami terima official project disclosure later daripada MC. Okay. Dan saya nak ucapkan selamat berjaya lah kepada semua applicants. Best of luck in applying first cycles of Dsrg 2024. And this time around, MCMT offers sebanyak, kalau during masa saya apply 10 sahaja, tapi kali ini 14 senarai cadangan tajuk, iaitu 3 daripada DI, Digital Inclusion, dan juga DCC, sebanyak 11 cadangan tajuk. Okay, so hopefully untuk cycle kali ini, barisan yang bakal menerima Dsrg Award ni adalah majoritinya dari kalangan UiTM applicant. Okay, so itu sahaja dari saya. Okay, terima kasih. Terima kasih Dr. Nuainah atas perkongsian yang bagi saya sangat jelas lah. Okay, kalau sebelum ni kita biasa dengar grant tu daripada kementerian lah kan, KPT dan MOSTI, tapi kali ni daripada MCMC ya. Walaupun tak nampak macam besar sangat, tapi bagi saya ni peluang besar lah untuk kita sama-sama staff UiTM mencuba satu lagi grant luar yang mana nampak peluang macam cerah jugalah ya, sebab antara grant yang terbaru jugalah. Ya, sekarang partisipan dah ada lebih kurang 100 dah ni, mencecah 100. Saya buka kalau ada apa-apa persoalan berkaitan dengan mungkin permohonan grant ni dan lain-lain lah, jika ada. Sambil-sambil tu ya Doktor, macam mana berkaitan dengan template untuk proposal tu? Ya, template proposal tu telah diberikan oleh pihak MCMC daripada awal lagi, di mana diorang dah sediakan
dia ada satu website yang mana kita boleh akses lah proposal submission form, dan juga ada disediakan guideline untuk kita refer untuk mengisi borang permohonan tersebut. Dan mereka juga sebenarnya telah pun menjalankan ataupun buat satu sesi perkongsian secara online berkenaan dengan cara-cara memohon untuk setiap kategori-kategori yang telah di-offer. Dan Okey. pautan tersebut telah juga disertakan dalam website MCMC. Boleh refer di website Dsrg MCMC. Okey. Saya buka kalau ada apa-apa soalan yang mungkin nak tanya pada Dr. Aina. Apa ramai dah tak sabar nak isi dah ni kot. Ataupun presentation tadi dah clear ni, banyak dah nampak. Ya, hopefully kali ini ramai daripada UiTM lah yang berjaya untuk dapatkan grant. Maksimum 14 tu hopefully maksimum ada. memang 10,000 daripada MCMC untuk per grant. Betul, maksimum 10,000 saja setakat ini. Okey, daripada segi team member ada tak apa-apa syarat khas yang perlu ada sebab untuk jadi ataupun berapa maksimum dan sebagainya lah. Sambil kita check nanti dalam regulation, kita boleh share. Syarat-syarat khas berkenaan dengan bilangan team members tak dinyatakan secara jelas dalam guideline. Cumanya bila kita buka project submission form, ia sebenarnya dalam bentuk template lah, di mana dia telah meletakkan dalam 5 satu of course daripada lead researcher dan juga tambahan 5 co-researcher dalam template tersebut. But for my case, saya punya bilangan team research adalah seramai 6 orang. Jadi saya rasa MCMC loosening the syarat lah untuk dari segi bilangan members. But for more details, I think perlu refer baliklah kepada pihak MCMC. Assalamualaikum, Dr. Aina. Waalaikumsalam. Tika ni nak tanya yang berkaitan dengan yang MCMC, dia dah bagi guided punya orang kata research objective dan sebagainya. So boleh ke kita untuk slightly ubah dia punya objektif sebenarnya? Okey, untuk perlu kita nak edit sedikit lah ya yang dimaksudkan dengan Dr. Atika. Okey, untuk research kami sebenarnya kami pun ada juga do slightly orang kata changes lah on the research objective. As long as dia tak ada masalah Dr. Atika. As long as dia tak lari dengan objektif asal, kita boleh ubah sedikit mengikut apa yang akan kita laksanakan dalam kajian. So tak jadi masalah. Sorry, another questions. So dia ada, saya hadiri dia punya taklimat kan. Untuk ada orang tanya juga untuk population. So what is your advice lah untuk population yang terbaik untuk kita boleh compete dengan ada researcher. Sebabkan dia ada yang macam kita constraint juga untuk 10,000. So kita nak cover whole Malaysia tu susah. Betul. Jadi what will be the macam tajuk-tajuk sekarang ni yang berkaitan dengan adaptations of 5G, cashless dan sebagainya. What will be the advice in terms of the population tu untuk nak cover all? What will be your tips? Okay, I ceritakan daripada pengalaman saya lah. Okay, so at the first saya submit the proposal with the title yang represent the Malaysia secara keseluruhannya. Okay, when we attend the pitching session, dekat situ telah diberi komen lah oleh pihak MCMC berkenaan dengan pemilihan target population di mana mereka menasihatkan untuk narrow down the sampling dan but kita nak juga ia adalah nationally represented kan. So daripada kita conduct ataupun ambil sampling untuk keseluruhan Malaysia keseluruhannya termasuk Sabah Sarawak, kita just fokus pada Semenanjung Sarawak sahaja. Semenanjung Malaysia saja. Okay. Jelas tak Dr. Atika? Okay, jelas.
daripada segi time frame tadi memang maksimum 6 bulan Dato'? Betul, 6 bulan saja masa diberikan. Memang tak ada extension ke atau apa-apa memang silakan. Extension tu boleh diconsider oleh pihak MCMC, tapi bukan kepada project completion tu, cumanya dari segi penghantaran inilah. Contohnya final report kita dah siap, cumanya menunggu pihak RMC untuk pengesahan. Jadi diorang boleh consider untuk extend the submission. Okay, nampaknya masih tak ada soalan tambahan. Ada. Okey, doktor daripada Dr. Nur Hafizah. Dr. Hafizah maaf tanya bajet research doktor ada masukkan untuk publication? Okey, untuk publication pada awalnya ada dalam 2000 macam tu, tapi once we jalankan, we conducted the research, dia tak cukup untuk publication tu. Dia hanya untuk beberapa buku yang telah saya mention tadilah. Okay, so ia tak termasuk dengan publication. Tapi untuk publication for MCMC media matters, yang itu kita akan ada satu publication bagi MCMC publication media matters. Untuk publication conference ke apa tak termasuk dalam 10K budget tu, tak cukup untuk kami. Dan untuk research lain kami tak tahu. Untuk kami memang tak cukup. Tak termasuk dalam 10 itu tersebut. Soalan daripada Dr. Nur Hafizah ni sebenarnya biasanya research untuk publication, untuk berkaitan dengan KPI pun maksudnya dia tak tekankan untuk publication lah kalau ada pilihan seperti itu. Pada Output daripada research, KPI research tu sendiri maksudnya dia tak wajibkan publication lah kan kalau macam tu. tak wajibkan publication. Okay, so satu lagi soalan daripada Dr. Nur Hafizah, untuk copyright, kita boleh claim ke copyright untuk research daripada funding ataupun dia copyright? Yang ini I'm not sure, tapi ada dinyatakan dalam LOA yang akan ditawarkan, diberikan nanti untuk applicant yang berjaya mendapatkan, ada berkenaan dengan copyright. Mungkin boleh refer dengan pihak RMC untuk persoalan ini. Mungkin ataupun Dr. Atika ada boleh share. Maaf, saya tahu tak ada maklumat berkaitan dengan Yang copyright ini ni. pun tak dinyatakan secara jelas dalam Dalam guideline dia pun tak mention benda ni. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Nur Salwa dari UiTM Penang. Okay, so maksudnya research by MCMC, grant daripada MCMC ni is more on guided research. Maksudnya problem statement dia semua kita follow exactly ke? Sebab based on guided tu dah siap ada problem statement and the objective. So as a researcher, so kita hanya choose whichever title yang sesuai and we follow the problem statement and the given objective. Is it correct? Okay, even though it is so-called research, guided research, dan diorang ada sediakanlah research objective dan problem statement dalam guideline tersebut, but it is allowed untuk kita ubah suai sedikit as long as it tak lari dengan apa yang kehendak ataupun objektif asal MCMC untuk one particular tajuk tu. So boleh je, tak ada masalah untuk kita buat slightly changes lah on the problem statement given. Okay, and then another thing is if let's say collaboration with industry, so kita dapatkan data, for example like one of the title ada 5G kan, so let's say kita ada collaborate with U-Mobile ke for example, so kita boleh ambil data, maksudnya because it's population tu mesti national population kan, only at let's say I want to do it in Penang, so is it acceptable? As long as you bila kita jalinkan kolaborasi dengan pihak industri ataupun mana-mana organisasi, of course akan kita boleh minta lah surat kata sokongan ataupun kebenaran untuk mendapatkan data-data yang berkaitan. Jadi tak ada masalah. Kena dapatkan lah kolaborasi, persetujuan kolaborasi daripada pihak berkaitan. Okay, and then one last question. KPI daripada grant ni apa
sebab publication tak perlu. Mhm. So what ada dia nak tengok, is it copyright pun tak perlu. So just completed with the report, the final report sahaja ke? Ya, sebab dia nyatakan kan expectation of outcomes yang dinyatakan dalam guideline tersebut. So KPI-nya hanya itu saja yang perlu kita capai. Oh, okay. Okay. Okay, terima kasih. Sama-sama. Okay, ada apa-apa soalan lagi? Ada yang tanya personal kat saya, Doktor. Boleh tak kalau share apa tu slide presentation tadi tu? Oh, boleh insyaAllah. Saya akan share kepada Mungkin saya boleh, nanti. mungkin boleh bagi kepada sekretariat dulu. Alright. Untuk Dr. Nur Atikah memang pernah attend talk tu ya, Doktor? Macam mana? Sorry. Doktor dah pernah attend ya, yang latest punya ya, apa tu talk daripada Actually hari itu ada conduct by MCMC. Dia orang ada letak kat YouTube video dia orang untuk taklimat. So sesiapa yang berminat maka boleh pergi ke MCMC punya website untuk Dsrg ni. Dia ada letak dia punya taklimat punya slide dan juga dia orang ada video taklimat penerangan berkaitan dengan guidelines tajuk-tajuk, problem, statement dan sebagainya lah, dengan progress yang macam mana yang timeline untuk yang berkaitan dengan MCMC tu. Boleh visit dia punya website tu. Okey, ada apa-apa soalan lagi sebelum kita boleh tutup program kita? Sambil-sambil tu ya, pihak sekretariat sudah pun kongsikan link kehadiran dan maklum balas ya, di ruangan chat. Mohon semua partisipan yang ada boleh isilah link kehadiran. Jika tidak ada apa-apa, saya mengucapkan terima kasih ya kepada Dr. Nur Aina sudi meluangkan masa untuk sesi sharing ni ya. Begitu juga dengan semua partisipan meluangkan masa selama lebih kurang 1 jam ni. InsyaAllah jika kalau orang kata kalau tak cuba tak dapat kan. Jadi kita cubalah. Mana tahu rezeki kita dekat sini. Mungkin tak salah kalaulah ada lepas-lepas ni persoalan lagi. Sekarang ni tak terfikir kan nak tanya mungkin. Mungkin boleh juga tanya extra tips ke ataupun petua-petua lah daripada Dr. Nuraina sendiri kan, sebab first dapat kan, pengalaman dah dapat tu dia lain sikit lah compare dengan kita baca semata-mata guideline kan. Untuk cycle sebelum ni tak ada applicant daripada UiTM ke? Tak pasti yang itu kena semak semula, tapi yang pasti yang latest TikTok ni Dr. Nuraina lah yang dah dapat. Okay, kalau tak ada apa-apa kita tutup program untuk pagi ni, session untuk grad kita pagi ni dengan tasbih kafarah dan suatu as. Okay, terima kasih Dr. Farid, Dr. Atikah. Terima kasih. Terima kasih Zaina for the sharing. Ya, sama-sama. Terima kasih semua ya. Terima kasih Doktor. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Silam. Terima kasih sekretariat juga untuk bantu kita pagi ni. Sila ikuti perkembangan dan info-info tentang penyelidikan dan inovasi UiTM di kesemua platform media sosial kami, terutama di Facebook, Office of Deputy Vice-Chancellor Research and Innovation UiTM dan juga Instagram kami di @NCPI_UiTM. Dan jangan lupa untuk menekan butang subscribe di YouTube NCPI UiTM. Terima kasih dan teruskan mengikuti perkembangan terbaru Pejabat Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan.